Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan media. Ini adalah kenyataan media hasil daripada mesyuarat bulanan pemuda. Bulan ini dia betul-betul di hujung 31 Mei. Dan just to recall, kerajaan dan pihak swasta melalui pemuda mempunyai tanggungjawab untuk kita mencari jalan terbaik untuk memudahcarakan perniagaan, dan itu akan membantu mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. Dan pemuda adalah satu platform yang menemukan pihak swasta dan pihak awam supaya kita meringkaskan dan mempercepatkan proses dan juga timbal balik kepada kerajaan supaya dasar dan peraturan kerajaan itu bekerjasama dan bergerak selari dengan keperluan perniagaan. Jadi pada hari ini dua perkara yang boleh diumumkan hasil daripada mesyuarat pemuda hari ini, iaitu pertama mengenai sistem visa pekerja mahir asing bersepadu yang akan memendekkan proses sebelum ini, dan juga kedua ialah persetujuan kita untuk mula menguji penggunaan kontrak di dalam industri cleaning industry, supaya kita mula menguji kontrak itu beralih daripada headcount base yang ada sekarang kepada performance based contract. You can get the details daripada kenyataan media yang akan diedar. Isu kemahiran dan bakat di Malaysia, khususnya dalam bidang digital dan teknologi, merupakan salah satu pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi negara. Isu ini juga merupakan antara cabaran utama syarikat dalam berkembang, yang bila berkurang ataupun susah nak dapatkan pekerja mahir, sebahagiannya melibatkan expat, itu juga akan ada kesan kepada pertumbuhan ekonomi negara dalam sektor-sektor begini. Pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan, iaitu Pemudah, pada hari ini ingin membuat dua pengumuman hasil daripada kerja yang setakat ini, dan Sekretariat Pemudah ini dikendalikan secara bersama oleh MPC. Pengarah MPC ada bersama-sama saya dan juga Kementerian Ekonomi. Yang pertama ialah mengenai proses visa. Kita telah umumkan, saya ingat seawal bulan 2, dalam mesyuarat yang pertama kita dah umumkan beberapa bulan yang lalu, dan ini adalah hasil daripada 3 bulan pihak swasta dan pihak kerajaan bekerjasama untuk melicinkan permohonan visa expatriate. Susulan keputusan pada mesyuarat Pemudah bilangan 3 hari inilah sebenarnya, Pemudah ingin mengumumkan bahawa sistem visa pekerja mahir asing bersepadu, iaitu single window approach, dijadualkan akan go live pada 15 Jun 2023. Jadi kita umum hari ini, kita ada 2 minggu supaya maklumat ini juga akan sampai kepada pihak swasta, supaya pihak swasta tahu bermula 15 Jun 2023 kita akan bergerak kepada single window approach yang bukan saja mempercepatkan tetapi memudahkan pihak swasta. Dia tak payah pergi banyak-banyak agensi, semuanya disepadukan melalui satu window saja, satu aplikasi saja. Proses permohonan PAS penggajian ataupun employment pass untuk expatriate menerusi single window approach ini akan dilakukan secara berfasa. Semua pihak berkepentingan, termasuklah agensi pelulus dan agensi kawal selia. Sekarang ni ada peringkat-peringkat dia. Mula kena pergi kumpulan agensi ni, dah dapat lulus kuota, kena pergi kawal selia dulu, kemudian pelulus, kemudian immigration.
semua agensi pelulus dan kawal selia yang terlibat secara langsung dalam pengurusan ekspatriat dikendaki memperkemas takbir urus dan proses kelulusan permohonan PAS penggajian, dan ini akan disepadukan melalui satu sistem yang memang sudah sedia ada sekarang ini pun, iaitu Expats Gateway yang diuruskan oleh Talent Corp. Cuma sebelum ini masing-masing ada sistem sendiri, jadi kena pergi sana, kena pergi sini. Bermula 15 Jun ini, fasa 1 akan melibatkan sebahagian besar daripada agensi-agensi. Pihak swasta hanya perlu pergi kepada Expats Gateway ini yang dioperasikan oleh pihak Talent Corp. Fasa 2 akan melibatkan agensi pelulus dan agensi kawal selia, iaitu MEMDEC dan IRDA, kerana mereka telah ada sistem sedia ada. Jadi you don't want to stop everything and then cost money to migrate everything to one single system. Jadi untuk dua agensi ini seperti MEMDEC dan IRDA, oleh kerana mereka telah mempunyai sistem sedia ada, jadi pasukan di Talent Corp sekarang ini sedang berusaha untuk mengintegrasikan melalui API di antara sistem bersepadu yang diuruskan oleh Talent Corp itu, supaya 2 bulan daripada sekarang, maksudnya 15 Ogos, fasa kedua bermula 15 Ogos pula, semua akan live dan melalui satu tertingkap saja, iaitu Expats Gateway. Jadi kita akan sebarkan maklumat, FAQ dan juga arahan terperinci kepada pihak industri. Tapi fasa 1 maksudnya semua agensi akan berada di satu tingkap melalui Expats Gateway, kecuali MEMDEC dengan IRDA. Dan MEMDEC and IRDA will come on board and integrated into the one single window on 15 of August 2023. Pembaharuan ini akan memastikan bahawa di peringkat agensi dia akan berjaya memendekkan proses permohonan visa kepada 5 hari sahaja. Dia ada 2 peringkat. Dua peringkat itu, peringkat pertama ialah kehendak undang-undang bahawa sebarang iklan kerja untuk expat mestilah diiklankan kepada pekerja tempatan terlebih dahulu. Ini akan ambil masa 14 hari. Sebelum ini, peringkat kedua, selepas yang itu pun kita dah pendekkan, sebelum ini kena 1 bulan. 1 bulan, lebih kurang 1 bulan kena iklan. Selepas iklan dan terbukti tidak ada rakyat Malaysia yang memohon, baru mereka boleh pergi ke agensi kawal selia dan juga agensi pelulus. Yang itu tu berlainan, sebab sebelum ini ada agensi banyak-banyak, kadang-kadang ambil masa 3 bulan, kadang-kadang ambil masa 6 bulan. Jadi kita sekarang mengekalkan keperluan untuk membuka peluang pekerjaan itu kepada rakyat Malaysia dahulu, cuma kita pendekkan tempoh iklan tu daripada 30 hari kepada 14 hari. Kalau terbukti tidak ada rakyat Malaysia yang memohon, kemudian dia boleh pergi kepada Expats Gateway, dan klien charter kita ialah bila dia memohon di Expats Gateway, dia akan diluluskan dalam masa 5 hari. Dan daripada kelulusan 5 hari itu, dia akan automatik diluluskan oleh Jabatan Immigration untuk keluarkan PAS dan sebagainya. Proses ini akan berjaya memendekkan proses permohonan visa expatriate daripada sebelum ini sekitar 80 hari lebih kepada jangkaan kita dalam 20 ke 22 hari lah. Dan di bottlenecking itu ialah di bahagian kelulusan yang sebelum ini dengan pelbagai agensi, dengan tata cara masing-masing dan sebagainya, kini disepadukan melalui satu sistem. Sistem bersepadu yang disertakan dengan pemendekan masa ini dijangka akan mengurangkan birokrasi yang berkaitan dengan pengambilan bakat asing
di mana pengetahuan dan kemahiran mereka akan memanfaatkan negara. Konsep sistem bersepadu adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memperbaharui sistem kerajaan supaya lebih mesra pengguna dan dapat menjimatkan masa pemprosesan dalam urusan kerajaan. Dalam tempoh 2 minggu ini, agensi-agensi yang terbabit diketuai oleh Talent Corp, kerana Talent Corp yang akan menjadi agensi berpusat, akan mengumumkan perincian yang terperinci. Maksudnya kalau kumpulan ini berada dalam tier 1, proses dia begini. Kalau kumpulan pemohon itu berada dalam tier 2, proses begini. Tier 3, proses begini. Tapi jangkaan kita, sebahagian besar daripada permohonan visa expatriate ini akan dapat diringkaskan dan dipercepatkan daripada 80 hari lebih sebelum ini, hampir 3 bulan, kepada sekitar 20 hari. Dan kami yakin ini adalah satu isyarat yang penting kepada ekonomi dan juga pelabur asing yang menunjukkan betapa kerajaan serius untuk kita bekerjasama dengan pihak swasta untuk menggalakkan pelaburan dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan di negara ini. Keputusan kedua yang dipersetujui oleh anggota pemuda hari ini adalah mengenai usaha awal menstrukturkan semula ekonomi ini yang berkaitan dengan industri pembersihan dan pencucian. Salah satu cabaran besar kita yang menyebabkan ada pergantungan kepada pekerja asing ialah industri pembersihan dan pencucian. Jadi kerana ini adalah industri yang dikira 3D lah, kerana dangerous, dirty and difficult. Anggaran daripada industri, 75% daripada tenaga kerja di dalam industri ini adalah pekerja asing. Jadi kita ada keadaan yang mana dasar kerajaan secara berfokus ialah untuk mengurangkan pergantungan kepada pekerja asing. Tapi kalau kita tidak bekerjasama dengan industri untuk memastikan ada peralihan daripada manual, daripada 3D kepada penggunaan teknologi dan gaji yang lebih tinggi dalam industri seperti ini yang banyak menggunakan pekerja asing, jadi benda itu dia tak akan berkesudahan. Dasarnya kata tak kurangkan pekerja asing, tapi industri akan kata tak ada orang, jadi macam mana kita nak buat? Jadi kita perlukan pekerja asing kan. Jadi hari ini ada pembentangan yang telah diteliti oleh pemuda dan kita bersetuju supaya langkah-langkah awal iaitu dengan mengusahakan beberapa projek rintis atau pilot project yang beralih daripada kontrak pencucian yang berdasarkan kepada head count kepada berdasarkan performance base. Okay, I need to explain this a bit. Sebahagian daripada cabaran dalam industri pencucian ini kerana apabila kontraktor syarikat pencucian ini, apabila mereka masuk tender, baik di syarikat swasta, baik di agensi kerajaan, untuk layak dilantik menjadi kontraktor pencuci, kriteria dia tu ialah berapa ramai orang pekerja kamu ada. Jadi daripada awal-awal lagi syarat tu ialah 300 orang pekerja. Jadi dia nak cari 300 orang pekerja tempatan tak ada. Jadi dia terpaksalah ambil pekerja asing. Jadi ia juga menyebabkan tiada insentif dalam ekonomi kita kepada industri pencucian dan pembersihan ini untuk menaik taraf penggunaan teknologi dia. Sebab dari segi ekonominya dia tak peduli kamu ada teknologi ke tak, aku tahu berapa ramai orang kamu ada kan. Jadi dia jadi chicken and egg. Masalah ini akan berterusan kan. Jadi untuk kita orang biasalah, I think kita tak peduli pun macam mana dia dicuci dan sebagainya, asalnya cuci. Sebab itu di ekonomi lain dia memang sudah pun menggunakan kaedah apabila industri pembersihan dan pencucian ini masuk tender, penyelenggaraan dan sebagainya, mereka dinilai berdasarkan performance base. How exactly you do it is your creativity.
If you can do with less people, you are better. Because at the end of the day, as a building owner, all I'm interested is that it's clean and is within the cost that I want to pay. If you need to use machines, by all means use machine kan. Jadi untuk itu mula berlaku di negara kita, kita perlu ubah pendekatan di pihak swasta dan kerajaan supaya beralih daripada headcount base kepada performance base. Sebab itu hari ini Mesyuarat Pemuda menerima bahawa Kementerian Ekonomi bekerjasama dengan pemegang taruh yang lain dimudah cara oleh MPC untuk kita mula menguji kaedah ini di beberapa tempat tertentu. Jadi maksudnya Kementerian Ekonomi akan bekerjasama dengan beberapa syarikat ataupun agensi supaya tender mereka itu mula menggunakan performance base, dan itu akan membantu industri pembersihan dan pencucian di negara ini untuk mula beralih kepada pelaburan yang melibatkan kelengkapan dan kurang menggunakan pekerja asing. Dengan pelaksanaan kontrak berdasarkan prestasi, kontraktor harus memenuhi kriteria tertentu yang merangkumi contohnya pelan peningkatan produktiviti, inovasi dan teknologi, di samping kriteria operasi, harga, kualiti dan rekod kerja. Kontraktor akan dinilai mengikut markah bulanan dan akan dibayar mengikut prestasi yang dicapai. Jadi kita akan bangunkan beberapa projek rintis yang memperkenalkan kontrak yang berdasarkan performance base ini. Jadi instead of dia dinilai berapa ratus orang kamu boleh bawa, penilaiannya itu ialah produktiviti macam mana, mesin dia macam mana kan, bagaimana kamu nak bagi kualiti kerja begini, and what's your plan. So it's more open kan? Dan kami yakin apabila projek rintis ini berjaya di beberapa tempat, itu memberi landasan kepada kerajaan dan pihak swasta untuk melebar luaskan lagi peralihan kepada performance base ini di agensi-agensi kerajaan dan juga pihak swasta. Pelaksanaan ini mampu mengubah industri pembersihan dan pencucian daripada industri yang intensif buruh dan berkemahiran rendah kepada industri yang berkemahiran tinggi dan berasaskan teknologi, dan yang paling penting menawarkan gaji yang lebih tinggi. Jadi bila menawarkan gaji yang lebih tinggi, melebihi 2,000 kan, jadi maksudnya then the choice untuk pekerja kita, rakyat tempatan ialah satu, gajinya lebih menarik. Kedua, dia tidak dilihat dirty or demeaning kerana dia menjadi operator kepada mesin. Sebenarnya dia bukan pegang lidi penyapu kan. Jadi itu adalah satu usaha bersepadu pihak swasta dan pihak kerajaan, dan ini akan memberi impak kepada struktur ekonomi. Satunya kepada industri pembersihan dan pencucian kerana dia akan memajukan industri itu lebih baik, tetapi juga kepada industri-industri sokongan yang lain, termasuklah industri machinery, elektronik dan sebagainya, kerana kita akan menggalakkan lebih banyak SME kita terlibat untuk menghasilkan peralatan-peralatan sokongan dalam industri ini. Jadi insya-Allah kerajaan akan memulakan dalam tempoh beberapa bulan ini. Kita akan berbincang, Sekretariat Pemuda Datuk Wira sendiri. Maidin nak start ke apa? Belum lagi. InsyaAllah. Dan I think when it happens dan orang nampak sendiri, dan kita berharap secara perlahan-lahan itu akan mengubah pandangan masyarakat kita kepada industri ini, dan over time it will contribute to loosening the dependency on foreign workers in some critical sectors, in this case dalam sektor pencucian dan pembersihan. Saya jemput kalau Datuk Wira ada anything, kalau Datuk Latif ada soalan lain. Ya. Termasuk untuk urusan pembaharuan permit tu ke? The system visa tu, for new application and also for renewal, is it? Yeah.
Sebab itu nanti within the next 2 weeks we will detail out yang permohonan baru macam mana, permit renewal macam mana, but it is one for all. Yang ini visa untuk profesional. Ini untuk memang profesional. Sekarang ini bila syarikat dia nak bawa masuk pekerja profesional, dia kena mengikut agensi masing-masing. Ada yang pergi kat Maida, ada yang pergi dekat MDEC, ada yang pergi kepada pihak berkuasa koridor masing-masing dekat ECR. Ada banyak agensi, ada 11 agensi. Jadi sebab itu ialah keluhan daripada industri ialah susah ni, yang mana satu kita confused. Jadi sebab itu we want to bring it into one window lah. Oleh Talent Corp di bawah Kementerian Sumber Manusia. Anggaran expert I don't have the figure on top of my head lah. Tapi semasa kita membincangkan proses ini, dia bergantung kepada agensi masing-masing. Ada yang contohnya saya dimaklumkan untuk bidang digital dan tech, permohonan itu sekitar 5,000 sebulan pun ada 5,000, kadang-kadang diturun sikit. Maida contohnya bergantung kepada pelaburan asing. Jadi kalau pelaburan asing tu naik meningkat, bila pelabur datang dia nak buka kilang, dia pun ada permohonan untuk mendapatkan pekerja asing. Itu pun bergantung kepada jenis pelaburan masing-masing. I don't have a figure on top of my head now lah. Okey, soalan saya, kenapa mata wang ringgit Malaysia jatuh berbanding dengan US dollar walaupun banyak langkah dilakukan seperti kenaikan OPR beberapa kali? I think this is right lah. We have repeated this over and again kan. Dia ada banyak faktor, tapi faktor yang paling dominan sekarang ialah faktor pasaran antarabangsa, terutamanya ketidaktentuan yang berlaku di Amerika Syarikat. Sejak 6 bulan yang lepas, dari segi penetapan dasar kewangan dan ekonomi di Amerika Syarikat, mereka melalui satu krisis yang baru. Dia bermula dengan awal tahun yang mana Federal Reserve atau Bank Negara mereka mencari jalan dan belum memberi isyarat yang nyata sama ada mereka akan meneruskan dasar untuk menaikkan kadar faedah. Itu that was in early January and February kan. Jadi itu menimbulkan ketidaktentuan, dan setiap kali berlaku ketidaktentuan, maka pasaran antarabangsa untuk melindungi mereka daripada risiko, mereka akan pilih dua instrumen pelaburan yang paling selamat. Dan dua instrumen pelaburan itu ialah emas dan juga dolar. Kemudian saya ingat sekitar Februari ada kebimbangan mengenai kemampanan sektor perbankan di Amerika dan di Eropah. Dia bermula dengan syarikat bank, Silicon Valley Bank yang bermasalah, kemudian dia berjangkit kepada Credit Suisse. Jadi untuk 2 bulan itu, February, March towards April, there were a concern on the robustness of the banking sector in US and Europe at large. Kemudian untuk bulan Mei ini pula, dia berlanjutan pula kerana politik di Amerika Syarikat tidak ada persetujuan di antara Presiden dengan Kongres mengenai had ceiling. Bila had ceiling hutang kerajaan Amerika Syarikat tidak boleh dipersetujui, belanjawan Amerika Syarikat tidak boleh dipersetujui. Bila tidak boleh dipersetujui, ada risiko kerajaan Amerika Syarikat tidak boleh membayar hutang. Jadi itu menyambung lagi ketidaktentuan itu. Jadi sebab itu kalau kita tengok dari segi prestasi mata wang Malaysia, daripada Disember ke Januari awal Februari, mata wang kita mengukuh. Sebahagiannya ialah kerana ada kestabilan politik, sebahagiannya
kerana prestasi ekonomi yang baik, jadi mengukuh sehingga ke RM4.20 untuk $1. Bermula daripada Februari itu dia mula naik kerana dia rentetan daripada krisis-krisis ini yang berada di luar kawalan kita, kan. Dari segi OPR dan sebahagiannya juga turut dipengaruhi oleh perbezaan OPR kita berbanding dengan negara-negara serantau. Malaysia masih lagi OPR pada 3% kerana kita hanya menaikkan OPR ini tahun 2022. Sebab itu tahun 2022 ada 4 kali peningkatan OPR kerana kita agak tertinggal berbanding dengan ekonomi-ekonomi lain di serantau ini. Orang lain lepas COVID dengan cepat mereka menormalkan kembali interest rate mereka supaya interest rate mereka itu tidak jauh sangat daripada Amerika Syarikat. Kita lambat, mungkin sebab kita nak pilihan raya. Jadi kita berada dalam keadaan, contohnya sekarang, walaupun baru naik OPR, kita 3%, negara lain serantau ini 5%, US sekitar 5%. Jadi dalam keadaan ketidaktentuan ini, sudah tentulah pelabur-pelabur dia akan pergi sama ada ke Amerika Syarikat ataupun dalam kes rantau kita, dia pergi kepada Singapore dollar. Kerana Singapore dollar itu dilihat sebagai instrumen pelaburan yang selamat dan ada reputasi yang baik berbanding dengan currency-currency yang lain. Jadi sebab itu pandangan saya, seperti yang saya ulang berkali-kali, ada perkara yang di luar kawalan kita, ada perkara yang dalam kawalan kita, dalam kita menguruskan ekonomi. Yang penting ialah kita mengambil perspektif keseluruhan mengenai prestasi ekonomi itu. Selain daripada prestasi mata wang, prestasi keseluruhan kita termasuklah juga dari segi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daripada suku ke suku. Satu lagi yang kita perlu lihat ialah prestasi inflasi contohnya. Jadi sebab itu, dari segi prestasi-prestasi lain, kita kekal berwaspada tetapi optimistik bahawa pertumbuhan ini memberikan gambaran yang baik kerana dalam suku yang pertama pun kita tumbuh sebanyak 5.6%, lebih baik daripada yang dijangka. Inflasi pun terus menurun selama 11 bulan berturut-turut. Dalam bulan April dia dah turun 3.3% inflasi dan kami yakin sebenarnya dia akan terus turun dan terus turun. Jadi my view is this, we will be subjected to the risk of global uncertainties and headwinds from time to time. There are things that if we had done earlier, we would have been less susceptible to global headwinds and uncertainties like this. But at this time, the best thing that we can do is to take an overall and long-term perspective of the economy and ride through this, because the uncertainties in the US will taper out. I don't see this deadlock between Republicans and Democrats in the US will continue, because they have to resolve their budgetary approval. It cannot be that for the next 3 to 4 months they cannot pay government servants salary. They will have to pay. So they will make compromises, and eventually these uncertainties will taper out, and then the market then will normalize a bit more and be more reflective of our economic fundamentals, which are healthy and should put us all to be cautiously optimistic. Optimistic because the growth engine is performing better than expected. Cautious because we know we have structural issues in the economy. We also know that we are very much affected by the global headwinds, and there will be more global headwinds coming that are not in our control. And that is the reason why I always advocated that politicians leave as much as possible the issue about monetary policy to the central bankers, because they take a long-term view of the economy.
politicians take a snapshot, and we have to manage pressure and reporter like this from time to time. So that's why if we were to have a knee-jerk reaction about monetary policy, dia jadi kita very short-term focus. And if there is any criticism of how we end up here, is precisely that short-term reaction to economy of the past. Orang lain dah normalize, kita tak normalize lagi. And that's why I think whatever people say, we'll listen to Bank Negara, we'll consult and we'll work with Bank Negara, because the government is responsible to focus on the growth, on the capacity building, on restructuring the economy, like what we are doing today with the private sector, with the government sector. We'll focus on this. Yang perlu kita perkuatkan, and this will strengthen the fundamentals. And as the global headwinds taper off, it will our currency, our stock market performance will reflect better our fundamentals. I have to stop there because I have to rush to another conference. I have an investors conference. Wabi ada satu soalan lagi boleh tak? Hasini dari awal ni. YB hari ini satu kajian selidik daripada Endeavour MGC menyatakan 52% responden belum berpuas hati dengan prestasi kerajaan mengenai isu inflasi dan kos sara hidup. Boleh YB komen sedikit? Dan saat yang kedua adalah pemudah ada mengenai pangan plastik agresif. Saya sebenarnya mengalu-alukan kerana Awani mungkin tumpu 52% kurang berpuas hati. Awani tidak tumpu sebenarnya kalau 52% kurang berpuas hati, sebenarnya 48% berpuas hati. Kerana bila dibandingkan dengan prestasi sebelum-sebelum ini, pentadbiran sebelum ini, angka itu berada sekitar 30% atau ke bawah. Maksudnya memang kita betul cabaran menangani inflasi dan kos sara hidup ini adalah cabaran yang besar yang memerlukan masa yang lebih panjang, yang memerlukan pihak swasta dan juga pihak kerajaan. Tetapi angka-angka seperti yang disiarkan secara terbuka itu semua menunjukkan ke arah bahawa rakyat sebenarnya lebih berpuas hati dengan cara kita menangani sekarang berbanding dengan 6 bulan yang lepas. Because I track the number, you go and check. Bila contohnya pentadbiran lepas memasuki pilihan raya dalam November, angka yang berpuas hati dengan pentadbiran ekonomi dan menangani kos sara hidup ni, dia sekitar 30%. Jadi kalau 48% berpuas hati sekarang dalam tempoh 6 bulan, itu sebenarnya satu galakan yang baik, bukan saja kepada kerajaan tetapi juga kepada kaki tangan kerajaan dan pihak swasta yang bertungkus lumus ni untuk kita menangani isu ini. Dan I know that dia meningkat daripada 1 bulan ke 1 bulan. Sebab itu kalau orang buat bising kata kenapa saya diam, saya tak jawab, kerana kami tengah buat kerja. And we know yang bising di media sosial itu tidak semuanya melambangkan rakyat Malaysia, kerana bila ada kajian-kajian seperti ini, memang betul dari sebulan ke sebulan menunjukkan lebih ramai mula berpuas hati dengan cara. So I think we'll stick to doing our work. Yang bising itu, I mean you can't control them, that's their job kan. Tapi saya berharap as we go along dan lebih banyak inisiatif-inisiatif yang kita usahakan ini mula menampakkan hasil, dia akan dapat dirasai oleh rakyat dari satu masa ke satu masa. I can't kat sini dulu and then that's the last one. Apa dia? Kami because kita telah mengenal pasti beberapa rakan kongsi strategi kan. Mereka pihak swasta, bukan kerajaan. Jadi saya ingat perbincangan itu akan mengambil masa 2-3 bulan lah sebelum kita boleh umumkan, kerana kita tak boleh paksa orang kan. Jadi ada beberapa rakan strategik yang saya ingat boleh menjadi perintis awal pada ini. So hopefully Datuk Latif pada yang telah menyatakan insya-Allah kita boleh. Dia lagi laju daripada saya. Saya kata 3 bulan. We work closely dengan. Okay. So I think dalam beberapa bulan lah, I think.
Yang anda pemuda. Sekretariat Pemuda. Sekretariat Pemuda. Okay, last question here. So within what we can control, if ringgit continues to remain weak, what is your formula to offset the impact, especially when it comes to imported consumption? No, okay. It's, I think for the long term, that's why one of the first things that we focus is on food security. Because we have to quickly build up food production capacity. Try planting behind, in your backyard. You will not get it tomorrow. We have to build these facilities. We have to bring people in, and the cycle is about 6 months. So that bit, I think, as more and more food production is localized, we hope that obviously it will reduce imports. Of course, we are also looking at how we can quickly assist the most vulnerable groups in our society. That's why we've been focusing on the B40 and the miskin tegar, because when we talk about cost and inflation, there are two sides of it. First is the cost, the other side is income. While we manage the cost and the spillover effect, if prices go up because of weaker ringgit, we also have to focus to make sure we put more money into the pockets, starting with the most vulnerable groups first. But I'm not going to advocate something that is very ad hoc and haphazard, just to make everyone feel, happy because we give more money, you get, one time off money into your bank account. That's not going to change structurally. That's why, all these questions about what formula and so on, is basically basic common sense economics that Form 6 students would have gone through in your education, which is you focus on all these fundamentals, and the fundamental is also about capacity, is about speed, is about making sure there's a balance between supply and demand. And if we have more domestic capacities, that it reduces imports, especially on household goods, then we will be able to manage imported inflation better. Datuk Wira fully understands. We are looking at how to relook at all import and approved permits, for example, because revamping import and approved permits will allow for imports to be brought cheaper. So there are other mechanisms, not necessarily all are monetary in nature, that we have to put together to make sure that we manage any possible inflation from the weakening of ringgit. I really have to go. Thank you very much, because 2 o'clock as I know. All right? Thank you so much.